Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam kuliah yang ketiga, kuliah 15, masih lagi dalam modul 2. Okey. Kuliah yang 15 ini bertajuk data pemacu transformasi dalam konteks kitaran data. Jadi kita akan berjumpa dengan kitaran data. Baik, tuan-tuan sekalian, kandungan kuliah ke-15 ini adalah berkaitan dengan mencari maklumat berasaskan sumber data, mengumpul data, menganalisis dan menginterpretasi data, bertindak dalam konteks merancang intervensi dan juga menilai. So ada 5 semua langkah, 5 step yang berkaitan dengan kitaran data yang akan saya jelaskan satu persatu nanti. Baiklah, sebelum itu jangan lupa subscribe dan juga like. Baik, dalam konteks kitaran data, kita akan bermula dengan mencari maklumat, diikuti oleh mengumpul data, diikuti oleh menganalisis interpret data, diikuti oleh bertindak dan diakhiri dengan menilai. So itu circle dia, itu kitaran dia. Okey, jangan terbalikkan kitaran tadi, supaya kita akan dapat data yang betul-betul hebat, data yang betul-betul bermakna untuk kita membuat perancangan strategik nanti. Baik, kitaran data yang pertama, elemen yang pertama iaitu mencari maklumat. Kita kena tanya, apakah maklumat yang hendak dicari merujuk kepada bidang keberhasilan yang kita pilih? KRA apa yang kita pilih dan kita nak cari maklumat apa sebenarnya? Kita kena tentukan daripada awal lagi apakah maklumat yang kita nak daripada KRA yang kita pilih itu. Contoh, katakan kita pilih mengenai KRA kualiti guru. Okey, guru berkualiti. Apa yang kita nak cari di situ? Pertama, berkaitan dengan skor kualiti PDPC guru. Di tahap mana guru kita berada sekarang? Skor 1, skor 2, skor 3, skor 4. Kita cari dalam SKPM G2 standard 4. Sebab berkaitan dengan kualiti guru. Okey, kemudian kita nak tahu tahap kemahiran guru dalam PAK 21. Ini mungkin tak nampak di dalam SKPM G2 standard 4, maka kita boleh guna instrumen lain. Kita boleh guna instrumen PAK 21 untuk kita mencari di tahap mana kemahiran guru kita bila mana dia laksanakan PAK 21. Kemudian mungkin kita nak cari kolerasi antara kualiti guru dengan pencapaian LMS dalam SPM. Jadi kita cari kualiti guru bahasa Melayu, kita cari kualiti guru bahasa Inggeris, sejarah, untuk kita kaitkan dengan pencapaian LMS di peringkat tingkatan mana, kelas mana. Kita boleh buat kolerasi kaitan ini. Guru A mengajar kelas A, guru B mengajar kelas B, guru C mengajar kelas C. Lihat di situ kaitan antara kualiti guru dengan pencapaian LMS bagi kelas itu, sama ada untuk mata pelajaran bahasa Melayu ataupun mata pelajaran sejarah. Ini semua kita kena set awal-awal lagi apa tujuan kita nak mencari maklumat tersebut. Okey? Baik, itu elemen yang pertama. Elemen yang kedua adalah berkaitan dengan mengumpul data. Apakah data yang perlu dikumpulkan untuk memperolehi perincian tentang maklumat yang dikehendaki tadi? Bila kita dah set maklumat apa kita nak kumpulnya dari data mana? Di mana boleh kita dapatkan data tersebut? Ini penting. Kita kena cari sumber data yang betul, barulah kita dapat maklumat yang betul. Sumber data yang betul untuk dapat maklumat yang betul. Baiklah, Misalnya saya sebut tadi, nak cari kualiti guru dalam PDPC, kita gunakan data SKPM G2 standard 4. Okey, pecah pula item mana yang kita nak.
4.1 kah dia, 4.2 kah dia, 4.3 dan sebagainya. Kita akan perincikan satu persatu setiap item dalam standard 4 tersebut. Baru kita akan dapat kualiti guru yang mana yang sesuai kepada kita. Dan kualiti tadi kita kaitkan pula dengan pencapaian SPM. Apakah ada kolerasi antara kualiti guru dalam SKPMG itu dengan pencapaian LMS bagi kelas yang dia ajar itu? Ini kita akan dapat kolerasi. Okey. Jadi data ini nak perolehi daripada mana? Daripada portal NKRA, daripada keputusan pemeriksaan SPM, daripada SAPS, daripada ujian bulanan pengesanan yang kita buat, yang kita masukkan dalam SAPS, yang itu kita sedut keluar portal NKRA, kita sedut keluar data SKPMG2 dan kita relatekannya, kita kaitkannya. Barulah kita akan dapat kaitan, kolerasi antara data-data tersebut. Dapatkan sumber data daripada mana yang sahih, barulah kita boleh buat analisis data. Baik, yang ke seterusnya, masih lagi elemen seterusnya berkaitan dengan mengumpul data. Saya ulang tadi. Kita terus kepada kaedah mengumpul data. Kaedah mengumpul data primer. Ini satu lagi benda yang sangat dipentingkan oleh TS25 ya, iaitu data primer. Data yang kita kutip secara direct melalui learning walk, melalui semakan buku latihan RPS, analisis dokumen, melalui suara murid, melalui suara guru yang kita tanya, yang kita buat secara Google Form dan sebagainya, melalui pencerapan PDP dalam kelas, penyeliaan klinikal. Malah dalam TS25 data inilah yang sangat-sangat digalakkan untuk kita kutip. Yang perlu dibudayakan pengutipan data, pengumpulan data, datanya daripada learning walk, datanya daripada suara guru, datangnya daripada suara murid, datangnya daripada pencerapan penyelidikan klinikal terhadap PDPC. Ini yang kita analisis, yang kita proses, yang akhirnya kita jadikan dia sebagai intervensi. Jadi sangat penting data ini tuan-tuan ya. Baik, seterusnya kita pergi pada kitaran data. Elemen yang ketiga iaitu menganalisis dan juga menginterpretasi data, interpret data. Analisis data adalah proses meneliti, menyusun atur, organize, mengkategori dan juga mempamerkan data untuk menghasilkan maklumat yang bermakna dan membuat rumusan. Itu penting. Artinya kita gunakan kaedah vertical analysis. Vertical analysis, analisis secara menegak, secara mendalam untuk kita mencari makna-makna di sebalik data yang kita telah kumpulkan tadi. Kemudian interpretasi data pula adalah proses mengaplikasikan data yang telah kita analisis dan dipersembahkan secara bermakna dalam menentukan perbezaannya, persamaannya, kelompangannya, sebab akibatnya, keputusan yang diambil kira dan juga berbagai faktor. Jadi kita kena gabungkan analisis dengan interpret. Bukan sekadar data sebagai data, tapi kita kena interpretasikannya, terjemahkannya. Data itu macam ni situasinya, macam ni sebabnya, macam ni keadaannya, supaya kita boleh intervensikan semula kalaulah pencapaian kita tadi masih lagi tidak memuaskan, masih lagi tidak cemerlang dan sebagainya. Baik, seterusnya kita pergi kepada analisis data, interpret data, iaitu melihat maklumat yang dipamerkan oleh data-data. Contohnya subjek, patut lulus, mengikut subjek, LMS, GPS, TOV, markah tahunan dan sebagainya. Adakah dia relevan? Adakah dia konsisten? Bagaimana trendnya? Naik, turun, gradual, mendadak dan sebagainya. Okey.
mengenal pasti masalah, isu, lompang yang dihadapi berdasarkan data tersebut. Di sinilah kita perlukan RCA, Root Cause Analysis. Data sahaja tidak memberi makna kalau kita tak buat analisis secara root dia, secara akar dia, secara puncanya yang menyebabkan data itu menjadi seperti itu. Kita panggil apa? Kita panggil sebagai RCA, Root Cause Analysis. Kemudian barulah kita beri penjelasan mengenai data yang dianalisis tadi. Okey. Kemudian melihat pula data-data lain yang memberi input terhadap data tersebut. Ada tak data-data sokongan yang boleh kita gunakan untuk kita menerjemahkan lagi data yang telah kita ada itu? Mungkin dari segi headcount-nya, mungkin dari segi PBD-nya dan sebagainya. Kita cross check di situ. Okey. Kita gunakan berbagai jenis data dan kita cross check saling kaitan antara data-data tersebut. Baik, kita pergi kepada kitaran data seterusnya, iaitu elemen 4, bertindak. Okey ya, bertindak. Dah ada data, ada analisis data. Sekarang kita nak buat intervensi, kita nak buat inisiatif, kita nak buat strategik berdasarkan data tadi. Ini namanya bertindak. Baik, tentukan inisiatif, strategi, intervensi yang sesuai untuk dilaksanakan berdasarkan data dan fakta yang telah dianalisis tadi. Ingat, intervensi kita, strategi kita berdasarkan data dan fakta, bukannya berdasarkan kepada persepsi dan andaian. Kalau strategi kita bina berdasarkan persepsi dan andaian, strategi itu tidak akan dapat meningkatkan prestasi untuk kita capai KPI. Tapi sekiranya intervensi kita, strategi kita berdasarkan data dan fakta, maka ia tepat. Tahu masalah sebenar, inilah yang akan meningkatkan prestasi akademik ataupun berbagai jenis lagi di sekolah kita. Ingat ya, intervensi berdasarkan data dan fakta, bukan persepsi dan andaian. Jadi setelah itu kita sediakanlah perancangan tindakan dengan mengambil kira kaedah pemantauan, pegawai yang bertanggungjawab, tempoh masa dan keperluan sumber. Ini kita gunakanlah PINTAS dan OPPM yang akan kita belajar dalam kuliah-kuliah akan datang nanti ya. So di sinilah kita gunakan PINTAS dan OPPM. Apa dia PINTAS? Pelan Intervensi Transformasi Sekolah. Apa dia OPPM? One Page Project Manager. Jadi kita akan gunakan dua-dua itu tadi bila kita terus kepada data. Baik, akhir sekali kita dalam data seterusnya yang kelima, iaitu menilai. Iaitu pentaksiran proses adalah berdasarkan pada data pemantauan dan evidens pelaksanaan yang dikumpulkan. Intervensi tadi dilaksanakan, maka kita nilaikanlah keberhasilannya, kita nilaikanlah dari segi progres dan kemajuannya. So menilai balik data, menilai balik pelaksanaannya, supaya kita akan dapat menentukan sama ada dia boleh laksanakan dengan baik, sama ada ia boleh dilaksanakan tapi banyak halangan dan sebagainya. Okey, supaya data itu menjadi data yang bermakna dalam membuat keputusan. Data bermakna, keputusan kita betul, prestasi meningkat. Saya ulang balik, data bermakna, keputusan kita betul, tepat, akhirnya prestasi akan meningkat. So cukuplah di situ dulu. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam kelas selanjutnya. So sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.